Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke kebun saya. Okey, dalam video ni saya dah nak bawa tour ke seluruh saya punya kebun. Daripada yang sebelum ni, kalau anda pernah tengok video pertama saya, keadaan saya punya kebun, dan kita compare dengan keadaan sekarang, okey? Okey, inilah keadaan daripada tempat yang saya mula sebelum ni. Okey, kalau nak tengok sebelum ni kosong semuanya. So sekarang ni dah nampak lah hijau-hijau, ada pokok, macam-macam pokok lah. So kita go through satu persatu apa yang ada dalam saya punya kebun lah. Okey. Okey, ni kalau anda ingat dulu, ni pokok nangka madu. Pokok nangka madu ni sebelum ni separuh lah. Ni dah lebih kurang setahun selepas saya start buat kebun ni. So ni dah tinggi double lah. Tapi belum pernah berbuah lagi. Dia pernah keluar bunga, tapi belum pernah berbuah hasil buah dia lah. So kita tunggu je. Mungkin dalam 1 tahun lagi, insyaAllah dia dah start berbuah lah. Hopefully. Okey, ni saya punya, tak tahu ni tuaian keberapa untuk saya punya kunyit. Tapi sentiasa, insyaAllah sentiasa ada stok lah untuk kunyit. Saya rasa dalam setahun ni, dalam setahun lah sepanjang saya ni, mungkin ada beli sekali. Sebab mungkin stok time tu tak ada. Okay, kalau macam ni, yang hujung 3 ni je dah boleh tuai lah. Ni saya biarkan je. So nanti sebab yang kat rumah masih ada lagi, so nanti saya akan tuai ni jugalah. So saya ada kurang 10 ke 15 pokok lah, pokok kunyit. So kat sini pun saya dah start tanam dekat tanah. Saya cuba tanam kat tanah, nampak alhamdulillah lah ada hidup juga. So kita tunggu je. So kat sini pokok ni, pokok apa? Cuba teka. So ni adalah pokok cincau hitam. Kalau anda suka makan cincau yang bulan puasa ni kan, selalu beli cincau tu, ni lah asal dia. Pokok dia dikeringkan, lepas tu dimasak, direbus, lepas tu sampai keluar hitam dia punya hitam tu, lepas tu dijadikan sebagai jelly lah. So ni asal dia, pokok cincau. Okey, seterusnya apa lagi yang ada? Okay, ni lah pokok-pokok kunyit, pokok halia. Pokok halia saya tak berapa menjadi, tapi kadang ada juga lah isi. Rasa dah tuai dalam 3-4 kali jugalah. Tapi mostly kalau tak ada, memang terpaksa beli kat kedai jugalah. Ni halia bara. So ada juga pokok yang lain, contoh macam ni pokok pudina. Pokok pudina ni sebenarnya dah merata dah. Saya sebenarnya nak tanam kat tanah je, biarkan dia menjala sendiri. Tapi ada juga yang saya tanam dalam pasu lah. Kalau untuk kegunaan macam nak ambil kat dapur ke, saya memang ambil daripada pasu lah. So daripada pasu tu senang sikit. So ini macam lebih kepada induk dia lah. So kalau saya nak propagate ataupun nak biarkan, saya ambil daripada ujung-ujung ini, lepas tu saya propagate ataupun saya biarkan daripada yang asal ni lah ke dalam pasu. So ni raised bed saya yang pertama. Sebenarnya ada 3 raised bed yang saya buat ataupun yang saya beli lah, tapi 2 lagi tu sebab tak ada tanah untuk diletakkan dalam ni, so saya biarkan dulu lah. So ni raised bed yang pertama, ada herbs, ada pokok limau 2 lah. Lagi apa ada? Okay, kalau anda ingat dulu, inilah pokok pegaga. So pokok pegaga ni sebenarnya kalau anda biarkan, dia agak invasif jugalah. Tapi dia tak adalah invasif sangat sebenarnya. Dia lebih kepada macam cover crop lah. Tapi kalau banyak sangat, nampak macam rumput. Asal dia kat sini, kalau anda ingat yang saya ceritakan sebelum ni. Lepas tu dia dah menjala banyak lah. Ni pun sebahagiannya saya dah buang sebab terlampau macam nampak semak. So saya buang sikit lah, tinggalkan sikit-sikit je lah. Okay, ni pokok kesum. So kan induk kesum sebenarnya dia dah mati sebab dah tua sangat. So bila dah tua, dia dah mati, lepas tu dia dah tumbuh sendiri lah. Ni daripada batang asal dia. Lepas tu dia dah keluarkan anak sendiri. Ni saya tak tanam, daripada asal induk dia yang dah tua sangat, lepas tu dia mati, lepas tu dia dah hidup sendiri lah. So nanti dia akan penuh balik lah, insyaAllah. Inilah plot yang plot kesum saya yang pertama, yang kat sini lah. Dekat dapur pun ada juga. Ni lebih kepada macam stok untuk cantik-cantik, ataupun kalau untuk kegunaan lain, untuk jual ke. So saya propagate daripada sini lah. Ulam raja ni pun dah tak terkawal juga, sebab dia punya anak benih macam sangat laju lah, ataupun sangat mudah membiak. Kalau anda tengok sini, ni sebahagian yang daripada asal yang besar. Lepas tu dia dah merebak anak-anak dia lah, atau biji benih dia. Okey, lain ada apa? Pokok durian. Pokok durian ni sebab dia tanah gambut, so memang lambat lah nak naik. Ini pun saya rasa dah hampir
hampir setahun juga. Bukan hampir setahun ke, mungkin dalam 7 bulan 8 bulan macam tu. Tapi nampak kecil kan, sebab tanah dia tak berapa sesuai lah. So saya dah campur dolomite apa semua sekali pun, tapi dia lambat sikit naik lah. Saya pokok pisang, ada banyak pisang. Ni pokok pisang, kalau tak salah saya pokok pisang lilin. Ada pokok pisang berangan, ada pokok pisang tanduk. Ni pokok pisang pisang apa lupa lah, yang makan punya. Okey, ni pokok pisang tanduk yang sedang ada tengah keluarkan buah dia. Tapi ni sikit je lah sebab ada 3 biji buah dia. So kalau untuk pengetahuan anda, pokok pisang tanduk dia tak ada jantung lah, dia keluar buah terus. Lagi ada pokok apa? Okey, kita ada pokok sayur yang lain. Pokok sayur saya lebih suka pokok sayur yang berpanjangan lah, compare macam harvest sekali je. Ni macam, kalau harvest sekali je macam penat lah sikit lah. Lagipun sini kawasan banyak, sekarang ni masih banyak belalang dan banyak binatang-binatang lain. So untuk tanam sayuran berdaun agak susah sikit lah, sebab dia kalau tak dijaga ataupun tak dikawal, tak tutup, memang habis semua daun dia. So saya lebih kepada tanam ke kacang. Contoh macam ni ada pokok kacang parang. Lagi ada pokok apa? Ada pokok bunga telang sikit. Bunga telang ni pun saya ambil daripada rumah mak mertua saya. Kat sini saya baru tanam labu. So labu ni sebenarnya saya pernah tanam sebelum ni, tapi sebab sama juga masalah dia adalah belalang ataupun siput lah. So dia habis yang muda-muda tu, sebab saya tanam terus dekat tanah. So bila dia baru bercambah, habis. Bercambah je dia punya pucuk habis, bercambah je pucuk dia habis. So macam saya kena tutup jugalah. So bila dia dah besar, dah establish, dia punya menjala tu, baru saya buka lah. So maksudnya kalau nanti dah kena makan belalang pun macam dia tak efek sangat lah, dia tak menyebabkan kematian kepada pokok tu lah. Okay, siapa tahu ni pokok apa? Pokok ni sebenarnya pokok kentang kemili, ataupun orang Jawa kat sini panggil kentang jembut lah. Dia kentangnya kecil-kecil je, saya tak sure ni ada tak. Cuba tengok. Okay, ni kentang dia. Contoh macam ni. So ni kentang dia lah. Ni kentang jembut lah. So dia punya kentang kecil-kecil je. Paling besar pun dalam besar ibu jari lah, macam tu, macam ni. Dan tanam dia sangat senang juga. Boleh gunakan keratan batang ataupun boleh gunakan kentang dia. So ni nanti boleh masak lah ni. Rebus pun sedap. Rasa dia hampir-hampir macam kentang plus keledek macam tu lah. Dia tak macam kentang yang kita goreng masak tu lah, sikit kurang sikit lah rasa dia, tapi lebih kepada rasa macam keledek macam tu. Keledek ataupun keladi macam tu lah, dia punya rasa dia. Okay, saya pun tak sure lah nama sebenarnya, tapi saya panggil kentang jembut. Okay, ni pokok limau nipis. Pokok limau nipis setakat ni saya dah tanam 5, tapi 5 belum ada buah lagi lah. So dia macam pokok rendah ni. So mostly masalah dia adalah ulat lah. So memang saya kena jaga sikit ulat-ulat daripada makan dia punya daun-daun lah. So pokok lain yang memang saya gunakan ataupun banyak hasil dia, ni contoh pokok limau kasturi. So pokok limau kasturi ni ada 4 pokok. So memang ada 5 pokok lah, sana ada lagi 1. So 5 pokok ni memang banyak beri hasil lah. Ni pun dah ada buah. Bagusnya limau kasturi ni compare dengan limau nipis, dia sentiasa berbuah lah. Compare dengan kalau limau nipis ni dia susah sikit nak berbuah. Ada sentiasa berbunga dan berbuah lah. So kalau nak gunakan memang insya-Allah sentiasa ada lah, walaupun tak banyak. Okay, kita pergi sini. Sini adalah pokok ketum ayam. Walaupun ayam saya tak berapa minat sangat dengan ketum ayam ni, tapi saya tanam juga. Mungkin dia makan juga lah, tapi dia macam tak laju sangat lah makan. Ok, ni yang saya tunjukkan sebelum ni. Untuk tanam pisang dekat polybag, saya tak sure lah akan berjaya ke tak. So kat sini ada 2, satu yang kecil tu, satu yang besar ni. So ni dah agak besar juga. Sebelum ni saya tunjukkan macam kecil sikit kan. Ni dah besar sikit, tapi tak sure lah sama ada dia akan mula besar tak. Mungkin saya rasa kena tambah tanah sikit lah
untuk bagi dia lebih akar dia untuk bergerak lah. Okey, seterusnya ni pokok jambu madu. So sama juga pokok jambu madu ni dia punya masalah ataupun dia punya lawan dia adalah kumbang lah. Macam tengok dia punya daun kena makan kumbang, tapi hari ni nampak kumbang dah beberapa hari ni kot nampak kumbang tak ada lah. Okey, macam ni yang dah besar saya dah buka. Bangun. Okey tak? Okey. Okey, ni pembantu utama saya lah kat kebun. Tengok mukanya. Okey tak? Okey. Dah. Okey, kalau macam pokok kecil saya biasanya akan sarung macam ni. Sarung ni sebab apa? Sebab kita nak dia pokok tu boleh membesar lah. Kalau tak nanti kumbang lah, belalang lah, bedal dia punya pucuk-pucuk yang sedap ni. Tengok ni, boleh cakap. Belalang ni, pantang dia. So yang kecil-kecil ni yang kita nak jaga sebenarnya. Kalau dia dah besar macam tu, saya tak kisah sangat kalau kumbang kemakan. Sebab kumbang ke ataupun belalang, sebab dia dah establish. So insyaAllah dia boleh survive lah. Yang macam ni pun jambu madu. Okey, ni adalah, nampak tak? Ni adalah kumbang yang memang makan dia punya pucuk tu, warna kuning ni. Dan dia bau busuk lah. Okay, ni pokok limau nipis lagi. Okay, tengok sini. Dah sini. Ni ada beberapa yang saya tak sempat kemas lagi lah. Okay, ni pokok nenas MD2. Cuma ni tu memang saya tanam dalam polybag lah. So dia lebih senang nak kawal, senang nak jaga lah. Kalau kat tanah tu memang dah tak boleh cabut, nanti dah tak boleh ni. Anda boleh tengok video berkenaan saya terangkan kenapa saya tanam nanas dalam polybag lah. Ingat dia bagian description, okey. Ini pun pokok kecil juga. Ni lah pokok longan. Sama juga dengan sana tu pun pokok longan juga. Ni ada pokok kelapa. Saya tengok ni matak ke tacunan, saya pun tak sure lah. So ada satu, sana pun ada pokok kelapa lagi, sana pun ada lagi lah. Anas, sini Anas. So ni stok serai. So dah memang ni pun dah hampir setahun saya tak beli serai lah. So serai ni memang sangat cukup lah untuk kegunaan sendiri. Dan kadang bagi-bagi saudara mara jugalah. Okey, kat sini ada pokok apa? Ni dah pokok cincau hijau. So yang tadi sana saya tunjukkan cincau hitam kan. Yang ni cincau hijau. So pokok cincau hijau dia kalau nak guna just petik je pokok daun hijau ni, lepas tu terus masak lah. Lepas tu terus jadikan dia sebagai jelly. So jadilah cincau hijau. Tapi ni pokok dia ni pokok induk dia lah. Ini berumur lebih kurang tak sampai setahun. Lebih kurang lah. Tapi belum sampai setahun lagi. Dan sebab tanah sini dia tanah yang kurang subur, mesti dalam proses untuk menyuburkan tanah dia. So dia agak semua tumbuhan agak perlahan sikit lah. Okay, ni pokok pisang berangan. So ada juga pokok betik. Ini dah berbuah tapi saya tak sure lah ni jantan ke betina. Pokok betik ada 1, 2, 3. Ada 3. Sana tu pun ada juga pokok betik. Okay, ni pokok nenas madu sebenarnya, tapi dah pokok ni umur dah hampir setahun tapi belum ada menampakkan tanda-tanda nak berbuah lagi lah. Mungkin kalau saya tak hormon katnya dia dah boleh berbuah katnya. Belum ada pucuk-pucuk buah lagi. Tak ada nampak lagi. Ini pun serai saya lagi satu. Ini asalnya serai yang saya buang lah. Lepas tu dia tumbuh. Bila dah tumbuh tu saya biarkan je lah. Okey, sebelum ni sampai sini je. Saya bawa pagar kat sini. Tapi sekarang saya nak extend ke sana. Sana tu reban tempat permainan ayam. Ini pokok jambu hijau. Jambu ni sedap sebenarnya. Dia hijau tapi dia manis. Saya tengok. Belum puasa ni kan. Tengok je lah. Ni jambu dia lah, hijau. Sini sebelum saya jaga ataupun sebelum saya buat kebun ni, pokok ni memang jadi mangsa monyet lah.
Sekarang ni dah kurang sikit sebab saya rajin datang sini kan, so monyet kurang sikit lah datang. Kita terus ke sana. Ini 2 lagi race bed yang saya tak sempat lagi nak siapkan. Dekat sini, kawasan sini adalah kawasan yang saya baru nak bangunkan lah, sambungan daripada yang saya buat belah sana. Ni ada pokok pisang, ni pisang apa, pisang tanduk, tu pun sama pisang tanduk. So ni ada keledek Jepun saya tanam kat sini dalam ni. Dia dah mula, ni baru seminggu lebih sikit lah saya baru tanam semula. Ok, kat sini ada lengkuas. Ni pokok lengkuas, satu serumpun lah. Bukan serumpun, ni ada beberapa rumpun sebenarnya, tapi ini pokok lengkuas lah, stok lengkuas. Sini sayang, sini. Baik. Okey, ni nampak ayam ni. Ayam ni adalah ayam yang bakal menjadi lauk di hari raya lah, sebab dia suka sangat terbang keluar. Sini sayang. So ni je sebenarnya pokok persediaan untuk makanan ayam sebenarnya. Ni ada ayam Brazil. Ini ada kolam. Kolam ni sebenarnya saya tak sure lagi nak buat apa sebenarnya. Boleh jadi saya nak bela itik untuk itik berenang, ataupun nak bela ikan ke apa. Tapi kalau nak ikan dia macam terlampau, no. Kotor. Terlampau cetek lah. Sana. Tak mau baling tanah dalam tu sayang. Dekat sini ada pokok lavender. Ini yang saya keluarkan ataupun yang saya pindahkan lah. Saya tak sure akan survive ke tak. Pokok limau kasturi. Okay, ini pokok mulberry. Ini pokok rosemary. Yang saya pindahkan daripada belah sana sebenarnya, daripada yang utama. Sebab sana macam dia punya tanah agak kering. So saya kat sini kan untuk rawat dia lah. So lepas ni saya akan tanam semula, ataupun saya akan propagate daripada sini lah. Okay, ni tempat permainan ayam tu yang saya cerita tu. So ni saya buat sendiri lah. Mungkin tak perfect, tapi berkesan jugalah untuk halang daripada ayam ni keluar. Sebab kalau keluar dia akan ke sana. Bila ke sana pokok saya habis lah. Kat sini pun sebenarnya saya nak tanam pokok-pokok untuk makanan dia juga. Ok, ni adalah bahagian dalam tempat permainan ayam tu. So adalah pokok-pokok buah-buahan, ada pokok pisang juga, ada pokok-pokok limau, ada pokok limau kasturi juga. Anda nak kat mana? Tutup. Nanti ayam keluar nanti. Ni pokok durian Belanda, pokok kasturi, limau kasturi. Ni pokok nangka. Ini ayam yang sedang bermain lah. Okay, sebenarnya dalam ni saya nak menghijaukan dia juga, tapi sebab bila ada ayam ni, dia punya rate untuk nak tumbuh ni susah sikit. Jadi contoh saya tanam bayam Brazil pun saya kena kurung, sebab kalau tak nanti dia keruk-keruk ataupun dia kais-kais, habis batang-batang dia tak boleh ni lah. So macam ni saya baru tanam. So saya cadang untuk buat sebaris macam tu lah, atau dia orang masuk ke makan pun memang untuk dia pun, cumanya dia orang macam tak sabar lah. Sebab sikit tour dekat kebun saya. Jika ada soalan, cadangan, boleh juga nyatakan dalam komen. Okay? Saya harap ada manfaat yang boleh saya sampaikan dalam video ni, dan jumpa lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.